Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Aidiladha. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Buletin Awani. Suasana sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini pastinya berbeza sedikit buat lebih 1,000 penduduk daripada 12 kampung sekitar Kupang yang terkesan dengan kejadian banjir dan kepala air yang berlaku pada Isnin. Dan difahamkan ada juga yang menyambutnya di Pusat Pemindahan Sementara PPS selepas rumah yang didiami rosak dan lenyap dihanyutkan arus deras. Untuk perinciannya, wakil kami di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang, kini berada di PPS SMK Jerai. Hadi, pertama sekali, tentunya pada hari ini Hadi melakukan tinjauan di PPS yang Hadi berada di seketika ini dan tentunya pelbagai cerita yang diceritakan penduduk-penduduk di sana daripada sambutan Hari Raya Aidiladha mereka, bezanya dan sebagainya. Hadi, mungkin Hadi boleh kongsi sedikit. Okey, terima kasih Jasmine di studio dan sudah pastinya seperti disebutkan Jasmine sebentar tadi, pastinya suasana sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini memang berbeza buat lebih 1,000 penduduk di beberapa kampung, sekitar 12 kampung di Kupang, daerah Baling ini susulan kejadian kepala air dan juga banjir yang berlaku Isnin lalu. Dan di PPS ini saya difahamkan sejak malam kejadian lagi memang ramai penduduk yang ada di sini dan hari ini menjadi rumah kedua mereka. Ada yang menjadi rumah kedua mereka bagi menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha. Susulan rumah mereka lenyap. Ada yang lenyap, ada yang rosak teruk susulan kejadian kepala air dan juga banjir yang berlaku Isnin lalu. Dan untuk bercakap mengenai sambutan di PPS ini dan gerak kerja terutama dari pihak JKM untuk penduduk yang terlibat bersama sekretari ini, Puan Sharifah Noliza, Puan pegawai JKM daerah Baling sebenarnya. Puan, boleh ceritakan setakat ini macam mana perkembangan di PPS ini untuk hari ini, Puan? Terima kasih. Untuk ketiga-tiga PPS yang kita buka sejak 4 hari bulan lalu sehingga hari ini 10 hari bulan, satu PPS telah ditutup iaitu di Sekolah Agama Yayasan Al-Karya. Sebab pelajarnya semua dah kembali kepada keluarga lah. Dan tinggal 15 orang keluarga yang kaki tangan di situ telah kembali ke rumah masing-masing. Dan yang terkini di dua pusat pemindahan sementara ni iaitu di SMK Jerai, kita masih ada 24 keluarga dan 71 mangsa. Di Surau An-Nur 37 keluarga dan 168 mangsa. Berbeza dengan pada hari pertama kemasukan di SMK Jerai, 208 keluarga selama 500 orang. Dan di SMK Surau An-Nur 258 orang di situlah. Ya, dan juga di pelajar di SMK Al-Karyah pada ketika itu, pada 4 hari bulan itu adalah 1,038 orang, manakala keluarga adalah 15 orang. 15 keluarga dan 85 orang. Dan keperluan yang kita sediakan sepanjang di pusat pemindahan ini, keperluan makan minum, keperluan harian termasuk hygiene kit lah, disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan sumbangan-sumbangan daripada NGO, daripada pemimpin-pemimpin tempatan, pada ahli parlimen, ADUN dan semua NGO, semuanya kita kumpulkan di sini dan kita agihkan kepada mangsa yang di PPS dan juga di kampung-kampung yang terlibat lah, yang tidak berpindah di PPS. Dan itu diuruskan oleh pejabat daerah selaku pegawai yang menyelaraskan di sana. Okey, Puan, macam kita tahu Puan ini orang panggil ketua kampung lah dekat PPS ni kan, Puan. Macam mana Puan tengok perbezaan sambutan daripada kalangan-kalangan individu yang berada di PPS untuk hari ini, Puan, sambutan Raya Haji diorang, Puan? Ya. Sambutan Hari Raya Haji saya tengok macam biasa juga. Di Surau An-Nur tadi semua mangsa termasuk penduduk setempat mengadakan solat Aidiladha. Di hadapan kemah tu dibentangkan tikar dan mereka macam biasa jugalah kita solat sembahyang raya. Manakala di PPS Jerai ni sebab suraunya kita gunakan sebagai pusat pemindahan, kita bawa ke masjid-masjid terdekat lah untuk solat Hari Raya. Dan sambutan alhamdulillah, kalau boleh tengok di sini ada ketupat, ada kuih dan ada makanan lah yang disumbangkan oleh ahli keluarga yang tidak terlibat dan juga penyumbang-penyumbang luar. Tapi berbeza lah, Puan, kalau berbeza ya, memanglah berbeza. Rumah dah tak ada, tinggal kemah saja. Kita nampak tu berbeza lah. Ya. Okey, Puan, terima kasih bersama Esra Wani, Puan. Dan untuk pengetahuan semua, di sini saya akan bawakan kepada anda seorang penduduk yang terkesan susulan kejadian kepala air ataupun banjir yang berlaku. Rumah beliau difahamkan rosak ataupun musnah susulan kejadian itu. Makcik, kalau boleh ceritakan kepada penonton Esra Wani, Makcik, macam mana kisah pada hari kejadian, apa yang rosak, Makcik? Rosak kan kami 20 ekor. Sekali dengan kanak-kanak hanyut.
Lepas tu rumah hak sebelah tu dok boh baja, dok boh apa. Kami pun kalau kepek sangat teduh situ, habis rusak hak rumah sebelah tu. Lepas tu dalam rumah kalau perabot, kalau apa, habis. Peti kan, segala-gala ya dalam rumah. Habis, kena balak ya. Makcik pun kalau anak tu lembat sikit, arwah habis. Balak tu dia besar, kecil, panjang macam mana lagi tak tahu. 2 pula tu balak, mari mati rumah. Sampai gegar begini rumah. Macam mana nak duduk? Lepas tu pakcik pula tak larat. Okey, makcik, kalau kita tengok makcik raya hari ni, macam mana? Ada beza dia makcik dengan raya sebelum ni? Tak ada ni, tak ada semangat. Tak sepa dulu. Jadi boleh tahan duduk ya. Tak senok. Pasal pindah pada rumah. Sebab ayam minta maaf nah. Makcik jadi hilangkah. Di rumah makcik tak boleh balik dah. Jadi tengok bagai-bagai makcik sebab semuanya lah. Jadi rusak segala-galanya. Jadi tak ada semangat lah. Pasal mungkin nak mati dah lah makcik ni. Nasib baik anak hak tu cergas sikit. Ayam itik ni pun saya kira lah. Berpuluh ekor. Makcik tak larat kerja dah, dok larat tupai hak tu lah. Cari makan hari-hari. Api pun anak dok tolong kat sikit-sikit. Tu lah makan minum pun sepa lah makcik jual ayam, jual itik dok beli makan. Tu lah makcik dok parat, dok tupu di situ lah. Masalah masakin tu lah dulu tak macam tu. Dulu pun banyak sakat-sakat ni ya. Boleh 2 hari jenis Ni sampai apa minggu dah. Aku duk keruh ngat lagi. Macam mana nak buat? Sampai bila? Itulah sedih tu. Benda-benda apa sadai habis. Okay, tak boleh nak buat apa. Okay, semoga semua dipermudahkan ya makcik. Semoga selamat hari raya dah sebelum tu makcik. Okey, dan selain pada makcik tu juga, kami juga ada difahamkan penduduk kampung yang menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha di belakang ini. Meriah sebenarnya, agak meriah di belakang ini walaupun sambutan tidak berlaku di rumah mereka, tapi sambutan di PPS ini sebenarnya kita bersama dengan beberapa keluarga di belakang ini. Kalau kita fahamkan ada keluarga yang berada di belakang ini dan kita terus bersama mereka dan kita bersama beberapa individu. Okey. Okey. Abang ni tak apa. Okey abang. Abang boleh cerita sikit macam mana sambutan Hari Raya Aidiladha? Bezalah kalau sebelum ni kita sambut dekat rumah kan. Kali ni kita sambut dekat PPS memang bezalah. Nak kata sedih tu memang ayat mata memang tak cukup dah nak keluar bang. Okey, macam mana, apa beza dia bang? Saya ni bersyukur alhamdulillah, adik-beradik saya berkumpul di sini. Setepat di sini. Saya bersyukur alhamdulillah. Itu saja saya boleh cakap tapi saya tak lepas. Okey bang, perbezaan dia macam mana bang? Kalau raya sebelum ni apa yang abang buat, raya tahun ni apa yang beza dia bang sebenarnya? Raya tahun ni saya cerita tu terang lah, saya apa pun tak buat apa. Saya sedih adik-beradik saya. Tahulah saya nak tahu. Berapa banyak rumah keluarga abang yang terlibat dalam kejadian tu bang? Saya di pulau tu ni lima keluarga saya lah. Habis rumah saya. Ni tak boleh. Okey bang, boleh kita panggil harapan abang lah untuk masa-masa akan datang ni, apa yang abang nak sebenarnya dan apa yang diperlukan penduduk kampung tu sebenarnya bang? Saya tak tahu nak cakap apa dah ni. Tak cakap apa dah. Tak maaf lah. Okey bang, dan untuk tahuan semua, ini kalau kamera boleh tunjukkan, ini antara sedikit sebanyaklah kita panggil sambutan yang berlangsung ataupun yang berlaku di PPS SMK Jerai ini, dan sudah pastinya memang berbeza seperti saya katakan tadi, memang amat-amat berbeza jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Dan kalau kita boleh gambarkan dari riak wajah
kesemua penduduk. Ya. Kalau kita gambarkan dari riak wajah kesemua penduduk di sini, memang Ya. mereka merasakan sedih, tidak Ya. dapat menyembunyikan perasaan itu daripada mereka sendiri, Ya. Jasmine. Hadi, saya juga terasa dan juga menumpang simpati atas apa yang berlaku kepada keluarga yang berada di PPS itu. Yang pertama sekali, saya mahu tahu juga keadaan di situ bagaimana agaknya, Hadi. Saya tentunya ramai NGO dan juga pihak kerajaan ada menghulurkan bantuan untuk sambutan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini. Tentunya tidak akan sama kerana apa yang mereka harapkan itu sesuatu yang tidak dapat dilihat dalam masa terdekat. Jadi saya nak tahu apa sebenarnya pelan jangka panjang mereka yang berada di keluarga yang berada di PPS itu, kerana kita tahu pada ketika ini duduk di PPS bantuan diberikan dan sebagainya, tetapi hati itu nak pulang ke rumah, Hadi. Jadi apa agaknya pelan jangka panjang yang telah diatur pihak-pihak berkuasa untuk membantu keluarga ini pulang ke rumah mereka? Okey, sebenarnya Jasmine, mereka cakap, sebenarnya tadi saya ada temu beberapa orang, mereka cakap macam mana nak pulang ke rumah. Rumah pun dah dihanyutkan air, nak pulang macam mana ke rumah diorang itu. Dan rumah yang rosak itu pun kebanyakan adalah kerosakan berlaku pada kerosakan yang major, yang 90% memang rosak. Dan saya difahamkan 15 buah rumah telah dihanyutkan air, 17 buah rumah rosak secara major, dan kesemua mereka itu saya difahamkan oleh pihak kerajaan negeri akan membantu dari segi bayaran sewa selama 6 bulan untuk kesemua mereka, rumah-rumah mereka yang terjejas. Itu yang saya difahamkan setakat ini, Jasmine. Ya, Hadi, kita juga nak tahu pada ketika ini, macam Hadi cakap, nak pulang tu bukan senang. Ada yang rosak ataupun ada rumah yang musnah secara total. Jadi mengharapkan simpanan saja tidak mencukupi kerana nama pun rumah. Apa yang barang yang kita ada itu dikumpul daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jadi untuk membina suatu rumah itu akan mengambil masa yang lama. Tapi pada ketika ini, apa agaknya yang masyarakat perlu tahu dan boleh tolong mereka yang berada di PPS pada ketika ini? Kerana ada yang selalunya apabila kita bercakap mengenai bantuan, sering dikatakan bantuan makanan, bantuan pakaian dan sebagainya. Mungkin ada benda yang lebih spesifik yang diperlukan mereka yang berada di PPS dan mereka yang hilang kediaman secara total, Hadi. Okey, sebenarnya yang saya temu beberapa individu, bukan saja sejak hari ini tapi hari pertama lagi, mereka yang terjejas susulan kejadian banjir ini, terutama rumah mereka yang rosak, mereka hanya mahukan satu, mereka hanya mahukan rumah itu ada kembali dan kehidupan mereka kembali seperti sedia kala, dan mereka tidak mahu bercakap panjang mengenai itu. Mereka dah cakap benda dah terjadi, tapi apa yang mereka rasai sebelum ini perlu ada semula, perlu ada kembali, dan perlu mereka ini perlu dilihat secara total sebenarnya, bukan saja dari segi bantuan makanan, bantuan tempat tinggal dan sebagainya, tapi dilihat secara total, secara keseluruhan agar mereka yang terjejas ini dapat dibela dengan sewajarnya, Jasmine. Ya, Hadi, mungkin sedikit lagi masa, Hadi, saya nak tahu juga apakah yang dilakukan untuk mengelak daripada perkara ini berlaku lagi. Saya tahu dan saya faham ini adalah perkara yang mungkin tidak pernah berlaku sebelum ini 3-4 tahun lalu, tetapi pernah berlaku di tempat-tempat lain dan sebagainya. Bagaimana kita nak mengelak, pertama, dan kedua, apalah agaknya yang dimahukan secara orang kata mengenai infrastruktur apabila cakap mengenai aliran sungai dan sebagainya, Hadi? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua, jambatan sementara yang dibina bagi menggantikan jabatan sedia ada di kampung ibu itu telah siap dibina semalam. Dan boleh digunakan sejak semalam, dan mula digunakan penduduk untuk menunaikan solat sunat Hari Raya Aidiladha hari ini. Dan berkenaan dengan keadaan di kawasan itu, sudah pastinya sungai itu semakin, kita panggil alur dia, memang sudah semakin meluas. Dan ianya, kalau kita nak gambarkan kawasan itu, kawasan di sekitar itu saya difahamkan memang rumah-rumah yang berada di sekitar memang telah dihanyutkan, dan ada satu buah kedai bakery juga dihanyutkan. Pemilik bakery itu kerugian RM200,000. Pelan jangka panjang yang penduduk harapkan agar peristiwa ini tidak berlaku lagi, dan mereka turut mendakwa kejadian ini kebanyakannya berpunca daripada satu projek
yang berlaku di atas Gunung Inas itu. Namun ketika ditanyakan kepada Menteri Besar menyatakan telah mengarahkan untuk projek berkenaan dihentikan. Dan mereka penduduk juga ada juga mengenai cakap-cakap, mereka katakan bahawa projek berkenaan juga masih lagi berjalan dan kesahihannya masih belum dapat dipastikan. Dan untuk itu saya akan bawakan berita mengenai projek itu dari semasa ke semasa sebenarnya, Yasmin. Baiklah, itu dia tadi wartawan kami yang berada di salah satu PPS di Baling. Kita harapkan yang terbaik buat penduduk-penduduk di sana. Hadi, terima kasih banyak dan saya pasti Hadi akan terus bawakan laporan yang terkini di astroawani.com. Dan kami ada juga bawakan laporan mengenai Jambatan Bailey yang telah siap dibina semalam di astroawani.com.